Jadi bila dia buka mata, dia kata dia nampak pintu bilik ni dah terbuka. Dan kemudian betul-betul dekat depan pintu ni ada satu susuk tubuh perempuan berpakaian putih berambut panjang. Muka tak nampak. Dan isteri dia macam macam nak cakap tapi susah nak cakap. So dia cakap dengan isteri, cakap lah, tak apa, abang boleh cari, dia cakap gitu kan. Saya rasa macam nak minum darah. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap, jangan buka pintu. Dia gantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Tak lah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi, bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Tapi sebelum saya memulakan apa-apa kisah, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee. Jom, aku story. Isteri mengidam, minum darah. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Jimmy. Yang mana Jimmy ni nak berkongsi dengan kita semua dua pengalaman seram yang pernah berlaku kepada keluarga dia. Yang mana pada waktu itu isteri dia sedang hamil. Okey, sedang hamil anak dia yang pertama lah. Gangguan yang kedua pula berlaku ketika isteri dia sedang dalam tempoh berpantang. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Jimmy bagi tahu yang dia ni tinggal di area Jasin. Okey, satu daerah di negeri Melaka. Di sebuah rumah apartmen lah dekat area Jasin ni. Okey, kisah seram yang pertama ni berlaku betul-betul selepas isteri dia pulang daripada klinik. Disebabkan isteri dia ada appointment lah kan, orang mengandung biasalah. Dan pada waktu tu usia kandungan isteri dia adalah 5 bulan. 5 bulan tau. Dalam tempoh awal orang kata kehamilan ni, sampailah ke 5 bulan ni, memang isteri dia tidak menunjukkan sebarang tingkah laku pelik ataupun permintaan yang pelik-pelik. Kalau ngidam pun nak makan-makan benda yang boleh dicari lah. Okay? Tapi selepas saja isteri dia pulang daripada klinik ni, isteri dia bertingkah agak sedikit aneh lah. Sebab isteri dia jenis banyak bercakap. Ini apa yang Jimmy tulis dalam email lah. Tapi selepas saja isteri dia pulang daripada klinik ni, isteri dia macam gelisah. Lepas tu lebih banyak diam daripada bercakap. Pada awalnya si Jimmy ni tak ambil orang kata apa, tak ambil terlalu berat lah. Dia kata macam tak apalah, mungkin hormon kot. Hormon, dia kata macam tu. Tapi isteri dia pernah minta dengan dia tau. Satu permintaan yang mana dia kata dia mengidam. Dan dia nak mengidam, nak minum sesuatu. Menyebabkan Jimmy ni tanyalah isteri dia, nak minum apa? Cakap lah kan, mungkin abang boleh beli. Nak makan apa ke? Dan isteri dia macam macam nak cakap tapi susah nak cakap. So dia cakap dengan isteri, cakap lah, tak apa, abang boleh cari, dia cakap tu kan. Saya rasa macam nak minum darah.
bila Jimmy dengar je isteri dia cakap macam tu, istighfar panjang lah dia kan. Astaghfirullahalazim, berbenda awak ni, najis tu, darah. Macam mana awak boleh terfikir nak ngidam minum darah pula ni, dia cakap macam tu kan. Dan isteri dia kata, tak tahulah bang, dapat sikit pun jadilah, dia cakap macam tu. Tahu, isteri dia cakap macam tu. Dan Jimmy cakap balik dengan isteri dia, dah, jangan layan perasaan tu. Apa ni, mintalah benda lain yang saya boleh beli, ni darah merepek je awak ni, dia cakap macam tu kan. Okeylah, habis kat situ je. Gangguan yang pernah berlaku yang mana pada waktu tu isteri dia sedang tidur dengan dia lah di atas katil, yang mana isteri dia ni betul-betul tidur dekat bahagian dinding yang ada tingkap tau. Dan Jimmy pula tidur di sebelah kanan isteri dia dan mengiring ke sebelah kanan, maknanya menghadap ke arah orang kata lemari lah, dia tulis dekat dalam email menghadap almari ni. Waktu dia tengah tidur ni, dia kata dia tersedar disebabkan dia terasa di belakang dia ni macam ada sesuatu yang sedang duduk, bukan atas badan dia, maknanya dekat orang kata tilam ni lah. Jadi Jimmy kata, isteri aku ni tak tidur lagi ke, dia kata macam tu. Dan dia terasa tilam ni seakan-akan macam bergerak-gerak tau. Dia pun pusingkan badan dia sikit, tengok ke arah belakang. Dia nampak betul susuk tubuh isteri dia yang sedang duduk dekat atas katil sambil tangannya berada di mulut. Jadi Jimmy ni dia tak nampak apa yang isteri dia buat kan. Dia pun bangun daripada katil, sebabkan bilik ni gelap, dia pun pergi ke plug lampu, onkanlah lampu. Bila dia on je lampu, dia nampak isteri dia di atas katil dan sedang menghisap jari. Terus Jimmy pergi ke arah katil, pegang tangan isteri dia. Tanyalah kenapa dengan jari isteri dia kan. Dan dia tengok jari isteri dia ni terkoyak tau. Seakan macam terkena benda tajam. Macam itulah. Jadi berdarah-darah keluar tau. Dia pun cakap dengan isteri dia, kenapa awak isap jari awak ni, kenapa dengan jari ni? Dia cakap macam tu kan. Isteri dia kata, bang janganlah kacau, tak payahlah, dia kata macam tu. Isteri dia sambung balik, sedut darah yang ada dekat jari ni. Kat sini Jimmy rasa benda ni dah semakin serius lah, menyebabkan dia bawa isteri dia pergi berubat. Dan bila pergi berubat, ada satu orang kata tukang ubat ni lah, dia bagi tahu kepada Jimmy yang mana isteri Jimmy ni dia ada benda yang mendamping ataupun ada benda menempel lah, benda-benda luar lah kan, benda gaib. Dan punya ubat, alhamdulillah ada beberapa perkara yang dilakukan, gangguan itu tidak berlaku lagi. Dan Jimmy ingat benda tu habis kat situ je lah kan. Kita beralih pula ke kisah seram yang kedua daripada Jimmy. Kisah seram yang kedua ni berlaku 2 minggu selepas isteri dia bersalin. Yang mana 2 minggu yang pertama, isteri dia berpantang di rumah mak dia lah, ataupun mak mertua si Jimmy ni. Dan selepas 2 minggu, biasalah Jimmy pun dah start kerja apa semua kan. So dia baliklah semula ke apartmen. Dan isteri dia ikut, dan juga adik ipar dia. Adik ipar dia ni perempuan lah. Dan pada malam yang gangguan ni berlaku, Jimmy ni sedang tidur di bahagian ruang tamu. Sebab di dalam bilik tidur Jimmy ni pada waktu tu yang tidur adik ipar dia, tidur di bahagian bawah dengan orang kata tilam bujang kan. Atas katil dia ni pula isteri Jimmy ni sedang tidur dengan bayi dia. Jimmy ni sedang tidur dan kemudian dia tersedar daripada tidur juga disebabkan dia terdengar anak dia menangis kat dalam bilik. Menangis kuat tau. Dan Jimmy ni dia orang kata mengiring kan, pandang ke arah dapur. Dia pun bangun. Dan kemudian dia rasa macam pelik lah, kenapa anak dia menangis macam meraung lain macam. Dia pun bangun daripada duduk dia ni. Dia kata dia terasa haus, dahaga lah, menyebabkan dia berjalan pergi ke arah dapur, buka peti sejuk, ambil air, minum. Settle dia minum air, dia berjalan semula keluar ke bahagian ruang tamu. Part ni dia kata dia terkejut sebab dia nampak dekat tingkap ni betul-betul kat sebelah orang kata pintu. Pintu masuk ni tau. Dan dekat bahagian luar tingkap ni seolah-olah macam ada satu figure yang sedang berdiri. Figure ni nampak hitam je lah kan. Jadi si Jimmy ni berjalan setapak demi setapak menghampiri tingkap dia ni. Semakin dekat dia dengan tingkap ni, apa yang dia perasan adalah susuk tubuh ini seakan-akan macam satu susuk tubuh perempuan yang berambut panjang. Sedang tengok ke arah dalam rumah. Menyebabkan Jimmy ni semakin dekat dengan tingkap. Dan kemudian dia terdengar di dalam bilik isteri dia panggil nama dia. Kan, panggil lah, contoh. Bang, tolong kejap bang. Macam tu. Menyebabkan dia dengar lagi anak dia menangis ni. Dia pandang ke arah pintu bilik dia. Dia kata, Okey, anjap, jagi abang datang.
Dia toleh balik ke arah tingkap. Susuk tubuh ataupun figure perempuan ini tidak lagi ada dekat tingkap. Maknanya hilang lah. Menyebabkan Jimmy cakap, okey lah, bila dia dah tak nampak, dia istighfar, dia terus berjalan pergi ke arah bilik dia. Pintu bilik dia tertutup pada waktu tu. Dia pun buka pintu bilik. Bilik gelap, lampu tutup time tu. Dia nampak, isteri dia sedang duduk di atas katil, dukung anak dia. Belakang isteri dia ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang duduk. Part ni dia terus macam Astaghfirullahalazim. Dia buka lampu, dia tengok belakang isteri dia dah tak ada dah. Susuk tubuh tu dah tak ada. Tapi waktu gelap ni, dia kata dia memang perasan ada satu susuk tubuh yang betul-betul rapat dengan isteri dia tau. Terus adik ipar dia pun terbangun. Adik ipar dia tanyalah, kenapa bang? Tak ada apa-apa. Dia tak nak cakap kan. Dan kemudian dia bagi tahulah dengan mak mertua dia. Kemudian rumah mak mertua dia dekat lah kot dengan rumah dia. Dia bagi tahu dengan mak mertua dia. Mak mertua dia terus ambil, orang kata, daun bidara. Daun bidara tau. Daun bidara ni disangkutkan dekat tingkap, atas pintu. Dan selepas daripada tu, tak ada lagi dah gangguan ke apa ke, tak ada. Tapi pada malam tu, selepas dia nampak je ada sesuatu kat belakang isteri dia, dia pergi ke, orang kata, bilik air tau. Ambil wudu kan. Lepas tu dia masuk dekat dalam bilik dia. Dia azan. Azan. Settle je, anak dia berhenti menangis. Anak dia yang meraung-raung tadi ni, bagi susu tak nak apa tak nak ni, berhenti menangis. Tahu. Okey. Apa punca berlakunya gangguan ini? Benda ni saya saja simpan untuk saya ceritakan di bahagian belakang. Pada awal cerita ni, ataupun pada awal kisah yang pertama, saya ada ceritakan isteri dia baru balik daripada klinik. Betul? Okey. Isteri dia cerita dekat suami dia tahu, ataupun dekat Jimmy ni lah, yang mana Jimmy ni tanyalah kan, macam mana awak ni pergi mana lah sampai ada benda menempel kan waktu isteri dia mengandung ni. Isteri cerita waktu isteri dia pergi jumpa doktor apa semua kan. Lepas jumpa doktor mesti pergi ke farmasi, betul, untuk ambil ubat. Waktu dia tengah duduk, di sebelah tempat duduk dia ni ada seorang makcik. Seorang makcik dengan anak dia lah yang usianya agak muda. Dan kemudian makcik ni dengan mulut ramah lah bertanya dengan si isteri Jimmy ni. Dia kata, awak mengandung ya? Dia kata macam tu. Makcik, dia kata, dah berapa bulan dah? 5 bulan, dia kata macam tu. Oh iya ke? Kahwin muda dia cakap macam tu. So isteri Jimmy jawab, saya kahwin muda, dia kata macam tu. Oh, 5 bulan Tangan makcik tu pegang perut isteri Jimmy ni. Pegang, dan kemudian dia macam usap-usap tau. Usap perut ni lah, perut isteri dia ni. Dan pada mulanya isteri dia tak rasa apa-apalah, sebab dia tengok makcik ni macam baik je kan, duduk pula sebelah anak dia. Dan kemudian waktu makcik tengah pegang perut isteri dia ni, nombor bunyi, ting ning kan, nombor dipanggil. Dan kemudian anak kepada makcik ni bangun. Mak, dah jom mak, kita ambil ubat, lepas tu kita balik. Okey. Makcik dia pun lepas tangan, terus jalan. Kemudian pandang ke arah muka isteri ni, Jimmy ni, sambil senyum. Lepas tu jalan. Tahu. Dan waktu dia pergi berubat ni, kan saya kata tadi, ustaz tu cakap macam ada benda menempel kan. Dan benda tu sebenarnya suka bayi di dalam perut isteri si Jimmy. Adakah benda tu datang daripada makcik tu ke? Wallahualam, kita pun tak pasti kan. Tapi itulah benda yang pertama ditulis dekat dalam email ni, yang mana saya baca, bahaya juga kan. Memang sebenarnya tak boleh lah suka-suka bagi orang pegang perut kan. Perut orang kata waktu ketika hamil ni, jangan suka-suka bagi orang pegang kan. Sebab dia takut benda-benda macam ni lah berlaku. Mungkin secara kebetulan, mungkin juga makcik tu memang ada buat sesuatu ke, wallahualam, kita tak tahu kan. Orang kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita tak boleh baca orang kan, tak boleh judge dia daripada luar, macam baik kan, kita pun tak tahu. Jadi itulah pengalaman seram, 2 pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Jimmy. Gangguan di tandas wanita. Kisah seram kita yang kedua ni pula
diceritakan ataupun dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Rahmah. Yang mana Rahmah ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia bekerja di sebuah stesen minyak. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Rahmah bagi tahu waktu tu dia bekerja di sebuah stesen minyak di area Teluk Kemang. Teluk Kemang ni kalau tak silap saya di Negeri Sembilan kot. Negeri Sembilan ke? Kalau salah tolong betulkan dekat ruangan komen yang mana dikatakan dekat stesen minyak tempat dia kerja ni staf memang tak ramai, lebih kurang 4 orang je macam tu. Dan bukanlah stesen minyak besar tepi highway ke, bukan, dia macam dekat pekan macam tu lah. Okey, pernah berlaku satu kejadian yang mana pada waktu tu si Rahmah ni, dia ni masuk awal pagi tau, pukul 7 pagi. 7 pagi, dia biasanya akan balik dalam pukul 3 atau 4 macam tu. Tapi disebabkan ada seorang, orang kata, staf yang tak dapat datang pada hari itu, dia terpaksalah ganti sampai pukul 7 malam. 7 malam baru dia balik lah. Dan kira boleh kita katakan macam dia overtime lah, kerja overtime kan. Dan dalam pukul 6 lebih macam tu, sebelum dia habis waktu bertugas ni, kira bos dia bagi tahu dengan dia yang mana tolong pergi masuk ke tandas perempuan untuk buang sampah. Ada tong sampah kecil kan dekat dalam tandas ni. Ambil sampah tu, ikat, buanglah kat dalam tong sampah. Nanti dia akan minta siapa-siapa staff yang akan tukar plastik macam tu. Dan si Rahmah ni kata okey, boleh kan. Bos cakap dia okey lah. Dan waktu tu memang dah senja, pukul 7 macam tu. Dia pun keluar daripada stesen minyak dia ni sebelum dia balik, pergi ke arah tandas pada waktu tu. Dan dia pelik, tandas perempuan yang berada di stesen minyak ni gelap. Sebelah dia tandas lelaki tau. Tandas lelaki ni buka lampu, yang sebelah ni gelap. Jadi dia kata kenapa gelap? Dia pun tekanlah pelak lampu yang berada di luar orang kata tandas ni. Dia buka lampu, lampu tak menyala tau, gelap. So dia kata alamak, lampu terbakar ke? Dia kata macam tu. Tak apalah, dia just nak ambil plastik sampah je kan. So dia pun masuk dalam bilik air. Betul-betul masuk, dia kata di sebelah kanan dia ni ada sinki. Ada sinki dan kemudian baru ada cubicle tandas lah. Dia pandang je ke arah tepi sinki ni. Alangkah terkejutnya apabila dia ternampak seolah-olah macam ada seseorang, boleh dikatakan susuk tubuh perempuan lah, yang sedang menyangkung betul-betul dekat tepi sinki ni. Sedang pandang ke arah dinding tau. Bila dia nampak gelap kan waktu tu, dia terkejut lah, menyebabkan dia keluar daripada bilik air ni. Sambil tu dia terjerit lah. Dan kemudian dikatakan waktu dia berdiri dekat depan tandas ni, dia takut nak masuk. Dan kemudian ada seorang staff yang dia panggil, staff ni kira foreigner lah, sebab dia panggil dalam email ni, dia gelar sebagai Bayar. Dia kata, Bayar tolong kejap. Dia kata macam tu. Kenapa? Lampu bilik air ni padam, saya nak ambil sampah kat dalam tu, tapi dekat dalam tu ada perempuan. Dia cakap macam tu. Seram lah, saya takut. Dia cakap dengan Bayar ni. Bayar ni pun kata, ya ke kan? Dia pun pergi dekat pintu bilik air ni. Dia tanya, dalam bilik air ada orang ke? Saya rasa macam kosong, tapi saya nampak ada perempuan yang sedang menyangkung kat tepi sinki. Bayar ni pun cubalah buka lampu. Bila dia on je, lampu bilik air ni menyala. Lampu bilik air menyala tau. Menyebabkan si Bayar ni pandang terus ke arah Rahmah ni. Dia pandang, dia kata, kenapa dia tak buka lampu? Tadi saya dah buka tapi tak menyala. Okeylah. Tak apalah, saya jalan dulu. Nanti Bayar, you tunggu saya sekejap, saya nak buang sampah. Dia cakap macam tu. Okeylah, Bayar ni tunggu. Si Rahmah ni masuk je dalam bilik air, pandang ke arah orang kata tempat dia nampak perempuan ni tadi. Hanya ada tong sampah yang sedang terbaring, dan kemudian isi dalam dia seakan-akan terburai tau. Macam ada benda yang kecahkan lah benda tu. Dan tong sampah ni pula kebiasaannya orang buang tuala wanita. Terpaksalah Rahmah ni kutip satu demi satu, masukkan dekat dalam plastik kan. Dan dia dapati ada satu tuala wanita ni. Minta maaf lah kalau ada yang geli kan saya cerita ni, benda-benda ni. Okay. Yang mana salah satu daripada pad ni tak dicuci dengan bersih. Ada lagi kesan darah yang boleh dikatakan pekat lah. Dan terus dia kata dia memang geli time tu. Dia masukkan dalam tong sampah, terikat dan buang. Mungkin benda tu jin lah kan, setan ke. Yelah, dia memang suka darah-darah ni kan. That's why kita kena bersihkan dulu apa semua kan.
Dan dia ada tulis pesan lah di bahagian hujung kiriman email dia ni, yang mana dia ingatkan kepada semua perempuan ataupun wanita yang menggunakan tu, cucilah dulu bersih-bersih sebelum buang kan. Saya rasa benda ni common sense lah kan, semua orang pun dah tahu kot. Tak payah kita ingatkan pun orang dah tahu. Cuma masih ada lah orang-orang yang boleh katakan tak bertanggungjawab lah kot, tak basuh bersih-bersih. Sebab itu untuk diri dia juga kan, kalau benda tu ikut dia ke apa ke kan, benda tu kotor. Itulah kisah seram ringkas yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Rahmah. Bermakmumkan jin ketika solat. Kisah seram kita yang ketiga ni pula datangnya daripada pengirim kita yang bernama Adnan. Yang mana Adnan ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami sewaktu dia menginap di sebuah apartmen yang terletak di Cameron Highland. Kisah dia berbunyi begini. Okay, Adnan bagi tahu yang mana pada waktu tu dia pergi ke Cameron Highland ni atas tujuan bercuti lah. Bawa anak-anak berjalan kan, bawa isteri berjalan. Dan disebabkan anak-anak dia ni ramai, dia tak sesuai kalau nak ambil bilik hotel. Kalau nak ambil bilik hotel pun kena ambil bilik yang besar lah. Lepas tu satu malam dah berapa pula kan. Jadi untuk jimat kos, okay, dia sewalah satu apartmen. Yang mana apartmen ni dijadikan homestay lah, senang cerita. Duduk ramai-ramai lah dengan isteri dan juga anak dia. Isteri dia ni pula suka masak. Jadi kalau kat dalam hotel, macam mana nak masak, betul tak? So dekat apartmen ada dapur apa semua. Dipendekkan cerita, kisah gangguan seram ini berlaku yang mana pada waktu tu si Adnan ni ingin menunaikan solat subuh. Tahu solat subuh, yang mana dia terbangun daripada tidur macam biasalah, dia terdengar suara azan yang datang daripada telefon dia. Mungkin telefon dia ada apps kot yang untuk waktu solat tu kan. Jadi bila dia dengar je, dia bangun daripada tidur ni dan kemudian dia teruslah pergi ke arah orang kata bilik air kan, ambil wudu apa semua, pergi ke arah isteri dia. Dan kemudian dia kejut isteri dia, Yang jom solat subuh dulu, dia cakap macam tu. Dan kemudian isteri dia ni cakap yang mana, saya tak boleh bang, saya cuti, dia cakap macam tu. Oh iya ke? Okeylah, kalau macam tu tak apa, dia cakap macam tu. Dia pun pergilah orang kata bentang sejadah ni dan kemudian terus mulakan solat. Okey, mulakan solat rakaat yang pertama kan. Tengah dia baca, dia kata waktu dia tengah baca Al-Fatihah ni, dia baca dalam hati lah pada waktu tu. Dan kemudian dia ternampak daripada anak mata dia ni seolah-olah macam ada orang kata tangan tau. Tangan yang mengambil sesuatu betul-betul dekat tepi dia, menyebabkan dia terfikir, isteri aku ke? Kat situ dia kata dia dah tak khusyuk dah, sebab dia kata isteri aku ke? Oh ambil ni kot, sejadah kot, dia cakap macam tu. Okeylah tak apa, dia pun solat punya solat, tiba-tiba bahu dia seakan-akan macam disentuh. Kena sentuh macam tu, menyebabkan si orang kata Adnan ni dia terkejut. Tak dengar pun isteri dia ambil wuduk ke apa kan. Tak apa, dia teruskan juga solat. Dia kata dia pun rukuk lah, Allahu Akbar kan. Lepas tu dia dengar suara kat belakang, Allahu Akbar. Suara ini seakan-akan bukan seorang, malah beberapa orang tau. Waktu ni dia lagi berdebar lah. Tapi dia cakap dia teruskan juga solat. Dia bangun kan, bangun pula, dia bangun, lepas tu dia sujud. Dia bangun balik, rakaat yang kedua pula kan, sampailah tayat akhir. Dia solat sambil dia takbir ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah kan. Dengar tau, dekat belakang ni macam menyaut tau. Jadi waktu dia tengah tayat akhir ni, baca, sampailah dia kata Assalamualaikum warahmatullahi kan. Dia pandang bahu dia kan, anak mata dia nampak dekat belakang seperti ada jemaah tau. Yang mana jemaah ni dua lelaki dan kemudian seolah-olah ada 3 susuk tubuh yang sedang berpakaian telekung. Dia pun pandang sebelah kiri pula, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia amin je, dia toleh ke arah belakang. Dia kata dia tak nampak sesiapa pun melainkan isteri dia yang sedang baring di atas katil.
Dan jarak di antara dia solat ni dengan katil dia tak jauh pun. Untuk memuatkan beberapa orang yang dia cakap tadi tu, memang tak muat sebab dia rapat dengan katil dia. Tapi betul dia cakap, waktu dia pertama tu dia nampak betul-betul ada makmum lelaki seolah-olah macam 2 orang, tapi tak nampak jelas lah daripada anak mata je kan. Benda tu seolah-olah macam tengah tayat akhir juga. 2 lelaki, 3 lagi ni boleh katakan jin. Mungkin ni lah jin betina kan dengan jin. Dan selepas daripada tu tak ada apa-apa lagi gangguan lah, yang mana dia tak ada kena lagi. Anak-anak dia ada kena ketukan pintu. Pukul berapa dia tak pasti. Dia kata anak dia tengah tidur, kemudian anak sulung dia terdengar ada orang ketuk pintu, tek 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 macam tu. Anak dia bangun daripada baring ni, dia kata pintu kunci ke, mak nak apa, dia tu kan. Dia pun pergi ke arah pintu, buka. Dia kata dekat depan pintu ni tak ada sesiapa pun. Dan ruang tamu pada waktu tu gelap lah, semua dah tidur. Anak dia tutup pintu, kunci, sambung tidur. Itulah gangguan yang diceritakanlah berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Adnan. Bangunan hostel lama. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Azrif. Yang mana Azrif ni nak berkongsi dengan kita semua pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia belajar di sebuah universiti yang terletak di Sabah. Kisah dia berbunyi begini. Ada beberapa kisah seram lah yang berlaku dalam kisah ni, tapi kisah dia agak pendek lah. Kisah yang pertama ni, yang mana biasalah bila masuk ke tempat belajar apa semua kan, ada orientasi, minggu orientasi apa semua. Dia ni dapat hostel tau. Sebab dia ni orang Semenanjung, jadi dia belajar dekat sana, dia dapatlah hostel. Dia duduk dekat hostel ni, blok ni dikatakan adalah blok lama. Blok yang dah lama tau. Ada beberapa blok asrama yang lain ataupun hostel yang lain dikatakan blok tu blok-blok baru. Dan waktu dia tengah solat, solat dekat surau lah, tempat dia punya universiti ni, dia ditegur tau, ataupun diperingatkan lah oleh para senior yang mana berhati-hatilah tinggal dekat blok lama ni, sebab blok lama ni dikatakan keras, berhantu kan. Dan pada awalnya dia macam tak endahkan benda tu, sebab dia kata biasalah kan, bila dia junior baru masuk, senior ni ada je benda nak menakutkan junior kan. So dia tak ambil kisah pasal benda tu. Sampailah satu waktu yang mana lecturer sendiri yang berpesan kepada dia yang mana hati-hati, tinggal dekat blok lama ni. Dia cakap macam tu. Sama juga dia cakap, ramai orang kata penghuni hostel yang lama ni bercerita tentang gangguan-gangguan seram yang pernah berlaku pada diorang. Part ni si Azrif ni dah mula percayalah. Pernah berlaku satu kejadian seram kepada dia tau, yang mana pada satu malam ni, yang mana dikatakan dia sedang tidur di atas katil. Bilik dia ni tak besar mana, hanya memuatkan 2 katil. Ini apa yang digambarkan di dalam email 2 katil yang berdepan, yang mana katil ni betul-betul dekat dengan tingkap. Kepala ni, atas kepala ni adalah tingkap. Dan kemudian di bahagian kaki, dekat tepi katil ni ada meja untuk study lah. Di setiap katil ada. Dan kemudian betul-betul dekat tepi pintu pula ada loker untuk simpan barang-barang kan. Bilik hostel ni ataupun pintu bilik hostel ni, Azrif kata setiap kali nak tidur, diorang akan tutup kunci lah, sebab ada telefon, ada beg duit kan. Nanti takutlah ada orang pecah masuk ke ataupun curi barang kan. Jadi dia kunci. Pernah berlaku satu malam waktu dia tengah tidur ni, dikatakan dia tersedar disebabkan terdengar bunyi pintu yang dibuka. Dan macam saya kata tadi, blok ni blok lama kan. Jadi bila pintu ni terbuka, dia ada bunyi tau. Kita buat sini contoh lah tengah tidur ni. Pintu terbuka tau. Menyebabkan si Azrin tu macam, ni apa tu dia kata kan. Dia pun buka lah mata. Waktu ni dia tidur dalam keadaan terlentang.
Jadi bila dia buka mata, dia angkat kepala dia, dia dah boleh nampak pintu. Kawan dia yang berada di depan ni pula tidur dalam keadaan menyarap. Tahu, ini apa yang ditulis lah. Jadi bila dia buka mata, dia kata dia nampak pintu bilik ni dah terbuka. Dan kemudian betul-betul dekat depan pintu ni ada satu susuk tubuh perempuan berpakaian putih berambut panjang. Muka tak nampak. Jadi bila dia nampak, dia terus tutup mata balik. Betul dia dah mula menggigil lah, dia kata waktu tu. Dia istighfar, dia buka mata, dia nampak lagi benda tu ada depan pintu lagi. Dia pejam lagi. Astagfirullahalazim kan, dia kata. Dia dah tak tahan lah waktu tu. Dia pejam mata lagi. Astagfirullahalazim. Dia buka mata. Kali ni waktu dia buka sikit ni, dia nampak benda ni tadi yang berdiri di depan pintu ni seakan-akan macam masuk ke dalam bilik. Dan kemudian waktu benda ni masuk, si Azrif ni perasan di bahagian kaki. Kaki ni tak nampak kaki, hanya nampak kain yang terseret saja. Dalam keadaan yang perlahan ni benda tu masuk kan. Sampai benda tu dah betul rapat dekat tepi dia. Dia nampak benda tu dah sampai tepi dia. Dia bangun, bingkas bangun daripada katil ni, keluar daripada bilik. Keluar daripada bilik tau. Betul-betul diri dekat depan pintu bilik ni, pandang ke dalam bilik dia. Tapi dalam bilik dia memang tak ada lah. Susuk tubuh perempuan tadi tu dah tak ada lagi. Waktu ni dia dah rasa takut sangat. Dan kemudian dia panggil nama roommate dia yang tidur sebelah dia tadi. Nama dia tak nyatakan dekat dalam email lah. Saya gelar dia sebagai Mat. Mat, bangun Mat. Mat. Dia kan, dia panggil Mat. Tiba-tiba ada satu susuk tubuh lelaki yang mana dikatakan dalam email ni, kawan dia si Mat tu timbul dekat tepi dia. Dan kemudian dia cakap, Rif, kau buat apa ni? Kenapa aku tak tidur lagi? Dia kata, kau bila kau balik bilik ni? Dia cakap macam tu. Dan Azrim kata, bila aku balik bilik, aku memang kat bilik lah. Dia kata, kau macam mana kau berada kat luar? Tadi bukan kau kat dalam, kau tengah tidur? Dia cakap macam tu. Kau merepek apa? Aku teman kau tadi kan? Dia kata macam tu. Lagi Azrim ni pelik tau. Azrim kata, dah, jom kita masuk dulu. Kita sembang dalam bilik. Dia cakap macam tu. Dia pun masuk dalam bilik, buka lampu, duduk. Dia duduk atas katil, kawan dia duduk atas katil, bersembang berdua macam ni berdepan. Dia pun cakap, tadi aku tengah tidur tadi kan, tidur ayam ni, tiba-tiba aku dengar pintu terbuka. Lepas tu aku nampak dekat depan pintu tadi macam ada satu susuk tubuh perempuan rambut panjang. Muka aku tak nampak. Seram macam Kak Ponti. Dia cakap macam tu lah, berdiri betul-betul depan pintu. Lepas tu masuk dalam bilik dia tu yang dia bangun keluar tu. Dan dia nampak si Mat ni baring atas katil dalam keadaan menyarap tengah tidur ni. Dia pun lari tu yang dia panggil Mat ni, tapi Mat ni tak bangun kan. Mat ni pula cakap, mana ada, tadi waktu aku tengah tidur, engkau kejut aku. Dia cakap macam tu. Bila masa aku kejut kau? Kau kejut aku. Kau cakap dengan aku teman kau pergi tandas. Aku pun pergilah tandas. Lepas tu ikut kau daripada belakang sampai tandas. Kau masuk dalam tandas. Aku pun rasa nak buang air. Aku masuklah dalam tandas juga kan. Dia kata dia buang air. Lepas tu dia keluar. Dia tengok pintu bilik air yang kawan dia ni, ataupun si Azrif ni masuk tadi, dah terbuka. Lepas tu dia tengok dah tak ada orang. Setiap pintu bilik air dah tak ada orang. So dia kata, sampainya hati kan. Kau suruh aku teman kau, tapi kau tinggal aku. Macam tu. Tu dia berjalan balik ke bilik dan dia nampak Azrif ni depan pintu bilik. Dia beranggapan yang Azrif ni baru balik daripada tandas lah juga macam dia kan, sebab dia teman Azrif ni. Dan Azrif ni memang tak bangun lah. Dia tak ada pergi tandas ke apa, tak ada. Siapa yang menyerupai Azrif? Dan siapa pula yang menyerupai jadi si Mat ni? Sebab dua-dua nampak kawan ada dengan dia. Faham tak? Dan jelmaan susuk tubuh yang seolah-olah kakak cantik tadi tu, Kak Ponti tu, memang dikatakan selalu mengganggu pelajar-pelajar yang tinggal di blok asrama ni, ataupun blok hostel ni tau. Pernah juga berlaku kepada pelajar lain. Ini disampaikan daripada mulut ke mulut lah. So Azrif cakap dia tak pasti benda ini betul ataupun tidak. Pelajar ni dia baru balik daripada ni lah, orang kata belajar kan, bersama dengan rakan-rakan dia yang lain. Dan kemudian waktu dia nak balik ke bilik, sampai je dekat depan pintu bilik, dia buka pintu ni, dia terperasan daripada anak mata dia, di hujung koridor macam ada satu susuk tubuh yang sedang berdiri. Menyebabkan budak ni tadi pandanglah ke arah sebelah kiri, dan dia nampak betul-betul dekat bahagian hujung ni ada satu susuk tubuh seakan-akan macam Kak Ponti tadi.
ataupun kakak cantik ni tadi berdiri, pandang ke arah dia yang berada di depan pintu. Terus budak ni masuk ke dalam bilik, kunci pintu, terus tidurlah. Itu gangguanlah yang pernah berlaku kepada pelajar. Ada juga kisah yang disampaikan oleh para pelajar yang mana lecturer. Lecturer pernah kena. Yang mana lecturer ni waktu dia nak balik, dia melalui orang kata bangunan blok-blok asrama ni. Dia daripada bangunan fakulti lah kot kan. Jadi dia menaiki kenderaan ataupun kereta. Di jalan ni waktu tu dia pandanglah ke arah blok asrama ni. Dan blok asrama ni rata-ratanya dah gelap lah. Dan kemudian dia ternampak betul-betul dekat tangga. Tangga untuk naik ke tingkat atas ni. Kan tangga, lepas tu ada macam ruang belok. Kan ada tembok kan. Betul-betul dekat tingkat 2. Dekat tangga ni ada satu susuk tubuh macam tadi juga. Kakak cantik tu sedang menyangkung ataupun bertinggi di atas tembok ni, pandang ke arah jalan raya yang lecturer ni lalu. Menyebabkan bila lecturer ni nampak je kan, dia nampak mungkin daripada sebelah kiri dia. Dia kena tunduk sikit lah kan. Dia berhentikan kereta dia, dia tunduk, dia tengok balik dekat orang kata tangga ni tadi dah tak ada dah susuk tubuh tu. Sedangkan waktu dia melalui yang pada awalnya, dia nampak daripada cermin depan ni lah. Bila benda dia dah sampai betul-betul dekat, baru dia perasan, ada benda kat situ kan. Tu yang dia berhenti, dia tengok macam tu. Tapi dah tak ada dah lepas tu. Itulah beberapa kisah seram yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu bukanlah semua dialami kan. Satu daripada pelajar lain yang mana cerita ni disampaikan dari mulut ke mulut, sama juga macam lecturer ni tadi. Dan kisah gangguan yang dia alami adalah gangguan yang tadi tu, pada awal tadi. Bukan dia saja yang kena tau, roommate dia. Boleh kita simpulkan roommate dia pun kena juga. Siapa yang roommate dia ikut ni pergi tandas ni, yang menyerupai dia ni? Dan dia pula nampak kawan dia tidur. Siapa yang tengah tidur ni? Yang tengah tidur tu dah tentulah bukan kawan dia kan, jin ataupun syaitan ni tadi. Yang depan pintu ni apa pula? Banyak agaknya kan yang tinggal dekat blok asrama ni. Saya pun pada mula saya baca agak macam bahayanya blok asrama ni kan. Tapi macam saya cakap pada awal lah, jangan terlalu percaya kan. Kisah-kisah ni kita tak tahu sejauh mana kebenaran kisah ni, kesahihan ni kita tak tahu. Tapi pada saya kisah ni sangat-sangat menarik lah untuk kita dengarkan. Dan itulah pengalaman seram daripada dia. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.